Tumpuan dari Bumi Kenyalang petang ini, lebih 83,000 murid terpilih untuk program Susu Sekolah. Juga mengenai Pusat Dialisis Klinik Kesihatan Selangau. Buma Awin bersedia melaporkan. Teruskan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Hazanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke majlis santapan malam di sebuah hotel terkemuka di Kuching malam tadi. Terdahulu pada majlis itu, Pemangku Raja Pahang turut berkenan menerima menghadap Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di bilik menghadap di hotel tersebut sebelum majlis santapan malam. Majlis santapan malam turut dihadiri Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Datuk Amar Ong Tengah Ali Hassan serta Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta barisan menteri dan timbalan menteri. Pada majlis anjuran kerajaan negeri itu, baginda turut disajikan dengan pelbagai persembahan seperti tarian tradisional suku kaum di Sarawak, persembahan nyanyian atas tempatan serta alunan muzik tradisional dan moden. Seramai 83,852 murid seluruh Sarawak telah terpilih untuk mengikuti program Susu Sekolah PSS Kementerian Pendidikan pada sesi persekolahan 2023-2024. Menurut Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, data daripada Jabatan Pendidikan Negeri itu adalah berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan. Jelasnya, kriteria pemilihan murid adalah terdiri daripada murid sekolah rendah dengan pendapatan bulanan keluarga berjumlah RM1,169 dan kurang, iaitu RM310 per kapita. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian sambutan Hari Susu Sekolah Sedunia peringkat Borneo, Zon 2 Sabah dan Zon 3 Sarawak di Kuching hari ini. Teks ucapannya dibaca oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagahwi In. Datuk Petinggi Abang Johari memberitahu amalan pengambilan minum susu mempunyai kebaikan dari aspek komposisi nutrisi dan biokimia. Ia sangat lengkap bagi mengisi keperluan asas setiap murid sebagai daya tahan dijangkiti oleh penyakit. Justru itu, amalan memberikan susu kepada murid akan menjamin kesihatan fizikal dan mental. Pusat Dialisis Klinik Kesihatan KK Selangau di bawah Hospital Sibu bakal beroperasi pada pertengahan tahun ini akan memberi manfaat buat masyarakat di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata, ini adalah salah satu usaha kerajaan membantu masyarakat di luar bandar menikmati kemudahan seperti di bandar. Jelasnya, buat masa ini hanya 6 unit mesin sahaja akan dipasang. Namun pada masa hadapan akan ditambah kepada 13 unit mesin mengikut kapasiti pusat tersebut. Beliau menjangkakan pusat ini akan mula beroperasi pada pertengahan tahun ini dan proses perolehan mesin dialisis sebanyak 6 unit sedang dilakukan. Ini adalah merupakan salah satu langkah kerajaan untuk membantu masyarakat di luar bandar kerana selama ini mereka tidak menikmati sebarang perkhidmatan dialisis terutama sekali di luar bandar dan juga di pedalaman. Beliau berkata demikian kepada media selepas lawatan jelajah Borneo tahun 2024 siri 2 di Selangau semalam. Turut hadir Ahli Parlimen Selangau, Edwin Banta dan Pegawai Kesihatan Bahagian Sibu, Dr. Teh Ju Hun. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM diharap dapat memberi penekanan kepada setiap pusat ekonomi digital PEDI untuk fokus membimbing komuniti usahawan, terutama usahawan mikro luar bandar, menerapkan penggunaan teknologi digital dalam aktiviti perniagaan. Langkah ini menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi, selaras dengan aspirasi Pelan Tindakan Ekonomi Digital Sarawak 2030. Dengan peralatan dan rangkaian internet yang semakin baik, petugas PEDI juga kini berperanan membawa perubahan dan transformasi kepada komuniti tempatan untuk sama-sama mendapat manfaat ekonomi digital. Jelasnya, fungsi PEDI sudah berevolusi selaras kehendak dan keperluan masyarakat hari ini. Beliau berucap demikian semasa merasmikan sesi taklimat pelaksanaan 23 PEDI Baharu Sarawak di Kuching. Hingga kini terdapat 133 PEDI sedia ada di Sarawak. Baik, 4 individu dikejarkan ke hospital selepas kereta pacuan 4 roda yang mereka naiki bertembung dengan sebuah lori muatan kelapa sawit di Simpang Baku, Jalan Bintulu Miri awal pagi tadi.
Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 6.12 pagi. Keempat-empat mangsa termasuk seorang wanita warga emas dan seorang kanak-kanak lelaki telah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba di tempat kejadian. Kesemua mangsa diberi rawatan awal sebelum dihantar ke Hospital Bintulu untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Sementara itu, pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Projek menaik taraf gelanggang bola keranjang di Kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu telah diluluskan di bawah projek transformasi luar bandar RTP Dun Tanjung Batu. Projek tersebut dijangka dilaksana dalam masa terdekat. Ahli Dewan Dengan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang berkata, projek tersebut diluluskan di bawah peruntukan RTP tahun ini. Basketball court just now because it's quite old, and then you see there's nothing there, you cannot do anything. So kami naik taraf untuk belia boleh main bermain lah. Semua orang suka enggak apa di sana. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa meninjau keadaan gelanggang bola keranjang Kampung Asyakirin di Bintulu pagi tadi. Tambahnya, beliau juga akan meluluskan permohonan sekolah berkenaan untuk menaik taraf padang perhimpunan dan bumbung tadika hikmah Kampung Asyakirin Fasa 1 tersebut. Johnny berharap projek itu akan memberi keselesaan kepada lebih 143 pelajar serta pendidik di sekolah berkenaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Bagi kita kembali bersama Sahi di Angkat Sepuri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.